Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang dihormati dan dimuliakan Profesor Dr. Muhammad Basri, Datuk, Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini insyaAllah kita sambung kelas ataupun usrah ataupun boleh disebut kuliah tadabbur kita, termasuk dalam perbincangan surah An-Nas siri kedua. Hari kita berada pada muka surat 499 daripada buku Tafsir Al-Furqan juzuk 30 atau juzuk Amma. Pada pertemuan yang lalu kita telah terjemahkan makna kandungan surah An-Nas secara umum. Yang kita menterjemahkan mufradat atau kalimah-kalimah perkata yang ada dalam surah An-Nas. Pertama kita terjemahkan umum, yang kemudian yang kedua kita terjemahkan lafaz-lafaz penting yang terdapat dalam surah An-Nas, dan kita telah baca tentang muqaddimah tentang surah An-Nas dan asbabun nuzul. Hari ini kita bincang dengan lebih detail, namun isi kandungan yang pada muka surat 499 ini telah pun saya sebutkan ketika dalam mensyarahkan makna Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi kita baca sekali imbas saja, kemudian baru kita fokus betul-betul pada muka surat 500 insya-Allah. Bismillah. Tafsir ayat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia. Di dalam ayat-ayat di atas terdapat 3 sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan 3 sifat. Pertama, sifat Rabb atau sifat rububiyah. Kita belajar tentang rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam bab memelihara, mencipta, memelihara dan menguasai. Kalau kita bincang tentang tauhid rububiyah, ialah berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu makna rububiyah itu adalah kekuasaan? Kerana tiap-tiap ayat yang membincangkan tentang kalimah Rabb akan disebutkan ciri-ciri ini. Untuk contohnya kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbikal ladzi khalaq. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb itu yang menciptakan. Ketika dibincangkan tentang lafaz ilah, Allah cerita tentang sembahan, tentang manusia yang mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah cerita tentang menggunakan lafaz Rabb, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang kekuasaannya dalam mengatur alam ini, dan Allah akan cerita tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok dalam pembahagian ulama, apabila ilmu akidah atau tauhid
yang diajarkan berdasarkan kepada pembahagian Al-Quran Al-Karim, ulama-ulama yang mengajarkan tauhid melalui ayat Quran, tapi bila macam hari ni mereka kalau masjid ni bila rububiyah dan asma' wa sifat. Ke mana? Okey. Satu lagi Bang. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Kaedah ini adalah walaupun dipopularkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, namun sebelumnya dapat dilihat nukilan-nukilan lebih daripada 14 ulama kalau berdasarkan kepada buku-buku yang mengumpulkan data-data bahawa adanya pandangan ulama sebelum beliau yang membahagikan tauhid itu sendiri kepada tiga. Walaupun mereka tidak menjadikan itu sebagai satu metodologi yang khusus. Yang menjadikan ini sebagai satu metodologi yang khusus dalam penyusunan ilmu tauhid dan akidah adalah Ibn Taimiyah rahimahullah. Isu berkaitan dengan tauhid tiga ini sebenarnya tidak besar. Kenapa tidak besar? Masalah ini berlaku sejak pada zaman Ibn Taimiyah rahimahullah dan diterima oleh seluruh dunia. Dia bukan isu berkaitan dengan kandungan, bukan berkaitan dengan konten. Tauhid tiga ialah berkaitan dengan pembahagian dan memudahkan cara untuk kita membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Sepatutnya tidak timbul apa isu-isu yang timbul yang wujud sekarang. Isu yang zaman sekarang ni ada orang pertikaikan tentang perkara ini sehingga menuntut, malah di Kementerian Pendidikan juga telah dipadamkan pelajaran berkaitan perkara ini, digantikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain dan sebagainya. Satu tindakan yang kurang bijak. Saya terus jujurnya, tindakan yang kurang bijak, kerana walaupun diperkenalkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dan pihak yang tak setuju macam sekalipun, kita tidak boleh membuang perkara yang tercatat dalam Al-Quran Al-Karim. Kita siapa pun yang memperkenalkan kaedah ini, kita tengok betul ataupun salah. Dan ini yang jadi permasalahan yang berlaku di zaman kita sekarang. Puncanya kita tahu bahawa tauhid tiga dikaitkan dengan keganasan dan sebagainya, itu semua isu-isu politik. Bila kita tak nak masuk politik dan perbezaan pandangan, pergaduhan sebagainya, kita fokus pada tafsir. Lepas kalau buka tafsir, kita akan temukan tiap-tiap ulama tafsir kita syarahkan, itulah yang mereka sebutkan. Rabb, Ilah dan Malik. Bila sebut begini, kita tengok tafsir, pasti kita akan temukan lafaz-lafaz ini. Kenapa kita kata rububiyah dan uluhiyah? Sebenarnya dua ni yang penting. Kerana Malikin Nas, Malik itu masuk dalam bab rububiyah untuk memudahkan kita belajar. Hatta ketika berdoa sekalipun, kita akan doa dengan Rabbana dengan Allahumma. Rabbana Allahumma. Kalau kita tengok balik lafaz-lafaz yang wujud dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita akan temukan isi kandungan ketika kita baca Rabbana dan dengan Allahumma juga ada perbezaan. Bukanlah perbezaan bererti Rabb itu lain, Allah itu lain, tak. Namun menyebutkan nama Allah sesuai dengan permintaannya. Apabila kita meminta sesuatu berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, berkaitan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meminta sesuatu berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan sesuatu berkaitan dengan supaya Allah isbatkan kita sebagainya, kita gunakan Allahumma. Tapi secara ringkasnya tajuk ini panjang dan saya pun pernah bincangkan perkara ini dalam satu forum yang kita adakan berkaitan dengan tentang pada tempoh hari berkaitan dengan tauhid tiga untuk kita faham lebih jelas. Okey, kita terus tengok kepada apa yang ditulis oleh Al-Fadhil Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Beliau kata ketiga-tiga sifat Allah tersebut sangat penting untuk dikaji. Dan apakah rahsianya ketiga-tiganya disebutkan pada surah pertama, dalam surah Al-Fatihah.
dan diulang sekali lagi ketiga-tiganya pada surah terakhir, itu surah An-Nas. Kita surah pertama Al-Quranul Karim adalah surah Fatihah, dan surah terakhir adalah surah An-Nas, iaitu surah awal dan akhir pada susunan mushaf. Arti susunan mushaf, artinya surah ini paling awal dalam mushaf dan paling akhir, dan inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita rujuk. Bukan susunan dari segi nuzul. Kalau dari segi nuzul ataupun tanzil, ayat pertama adalah surah Al-Alaq, 5 ayat pertama surah Al-Alaq, dan ayat terakhir khilaf seperti mana kita tahu ada 4 qaul. Ketiga-tiga sifat Allah tersebut sangat penting untuk dikaji. Dan apakah rahsianya ketiga-tiga disebut pada surah pertama Al-Fatihah dan diulang sekali lagi ketiga-tiganya pada surah terakhir An-Nas di dalam Al-Quran. Kalau dalam surah Al-Fatihah disebut Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Allah ilah Rabbil Alamin Rububiyah Maliki Yaumiddin. Itu Malik. Maka dalam surah An-Nas pula disebut Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas. Kenapa kata beliau? Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana tidak akan mengumpulkan ketiga-tiga sifatnya itu dan menempatkannya pada awal dan akhir Al-Quran kecuali untuk menyatakan betapa pentingnya perkara tersebut diketahui oleh umat manusia. Apakah perbezaan antara satu sifat dengan sifat yang lain? Masing-masing sifatnya itu pasti mengandungi makna khusus yang tidak terkandung oleh namanya yang lain. Dan ini sangat penting. Sifat Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat Allah, tiap-tiap atau sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap nama Allah itu mengandungi sifat. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama Allah mengandungi sifat-sifat Allah secara hakikat. Apa yang Allah namakan dirinya adalah suatu sifat yang memang wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan nama manusia. Nama makna tertentu, namun makna yang ada pada nama manusia itu tidak semestinya dimiliki oleh penamanya. Ada orang bernama Mahmud, orang yang terpuji. Tapi perangai mazmum, melakukan perkara yang dihina. Ada orang yang namanya Abdul Rahman, namun perangainya seperti Abdul Syaitan. Ini wujud manusia dan makhluk Allah, mereka memiliki nama. Nama merujuk kepada mereka. Kita jumpa orang yang murtad juga masih kekalkan nama Islamnya. Kita jumpa ada orang kafir yang meletakkan nama Islam pada anak-anaknya. Wujud. Saya ingat lagi sampai sekarang di Segamat satu anti kedai runcit ni anak dia nama Fatimah. Anak dia nama Fatimah. Tapi Cina yang bukan Cina Muslim, non-Muslim. Okay. Jadi nama tidak menunjukkan nama manusia itu tidak lebih tidak bukan hanyalah salah satu daripada bentuk tafaul, harapan kebaikan. Ibu bapa letak nama anak baik mengharap supaya anak tadi dipanggil dengan panggilan yang baik agar dia maju. Orang panggil kita dengan nama yang baik, kita motivasi untuk bersifat dengan sifat nama kita. Malah sebahagian daripada ulama menerangkan bahawa panggilan itu adalah doa. Cuma kaedah ini kata tiap-tiap perkataan doa atau panggilan itu doa adalah satu istilah yang sedikit tidak tepat. Kerana doa itu satu ibadah yang khusus. Ibadah khusus artinya apabila kita meminta kepada Allah secara langsung dan itu sebagai ibadah. Kalau kita tak panggil sebagai doa. Kita nak eksklusifkan makna doa. Tidak bermakna, tidak memberi kesan. Panggilan buruk dan panggilan baik memberi kesan dalam bab kita mengharapkan tafa'ul, mengharapkan kebaikan. Panggil perkara buruk. Perkara ini dia akan melekat dalam psikologi orang yang dipanggil, orang yang memanggil. Gelaran dan nama itu memberi kesan. Namun dia bukanlah doa arti kata bila kita panggil dia begitu, dia mesti jadi begitu. Tak.
Ada orang yang namanya baik, namanya sebaik-baik manusia. Tapi buruk. Ada yang nama khairun nas, namanya khairun nas. Tapi dia dari kalangan golongan yang liberal. Ada lagi seorang lagi yang tu orang biasalah, ada tokoh dia. Sama nak sebut ada seorang tokoh pun namanya sangat terbaik. Jadi ini kaedah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa untuk manusia, nama manusia merujuk kepada orangnya. Contoh kalau saya kata Prof Syahno, Profesor Syahno, merujuk kepada Prof Syahno. Saya kata saya panggil di sini saya nampak depan saya nama Puan Aisyah. Aisyah merujuk kepada penamanya. Begitu juga nama-nama yang lain merujuk kepada penama. Nama merujuk kepada penama. Namun untuk nama Allah, nama merujuk kepada penama, iaitu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan nama menunjukkan sifat-sifatnya. Allah memperkenalkan sifatnya melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar tauhid dalam bab asma' sifat untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perkenalkan dirinya melalui perbuatannya. Kita belajar tauhid ar-rububiyah. Kita kenal Allah, kita tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan hak Allah, menyembah Allah dalam tauhid al-uluhiyah, iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua jenis tauhid. Okey. Apa kata Ustaz? Ustaz kata hakikatnya samalah. Okey, sebelum tu. Tiga ni merujuk kepada zat yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang satu. Yang berbeza adalah nama. Nama Allah tidak terhad banyaknya. Yang diketahui adalah lebih daripada 100 lebih. Yang bila kita ketahui dapat pahala dan dijanjikan syurga, kita tahu dan kita hafal, cukup hafal 99 nama daripada 100 lebih yang Allah sebut tu. Siapa dapat hafal 99 nama, memahaminya dan cuba beramal dengannya, insya-Allah baginya syurga. Nama Allah tak terhad. Begitu juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah tidak terhad. Apa yang kita tahu, kita beriman dengannya. Apa yang kita tidak tahu, kita beriman dengan cara umum. Apa yang kita tahu, apa yang Allah sebut, kita wajib terima. Tak boleh kita nafikan. Apa yang Allah tak sebut, kita kata segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika memuji Allah, kita hanya sebut subhanallah, maha suci Allah. Terhadap apa? Segala perkara. Bila kita puji Allah, kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah terhadap segala perbuatan Allah dan segala berkaitan Allah Subhanahu, kesempurnaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Allah secara umum. Kita tidak spesifikkan. Inilah doa. Spesifik disebut apabila ada maksud tertentu. Contoh doa bila kita minta bila kita minta sesuatu secara spesifik, kita sebutkan nama secara spesifik. Namun untuk zikir umum, kita puji Allah secara umum. Inilah yang zahir dalam lafaz-lafaz zikir ini ajar oleh Rasulullah SAW. Okey, pertama kita kena tahu bahawa tiap-tiap nama Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi sifat-sifatnya secara hakiki. Dan sifat-sifat Allah semuanya adalah sempurna. Tidak ada satu sifat pun yang memberikan sifat kekurangan. Sifat manusia ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat Allah maha sempurna. Tidak ada sifat yang kurang. Walaupun pada setengah lafaz kita tengok sifat tersebut kelihatan, kalau sifat itu ada pada manusia dia nampak kurang. Contoh sifat takabbur. Al-Mutakabbir. Nama Allah Al-Mutakabbir. Dan Allah memberi sifat takabbur. Takabbur yang wujud pada manusia adalah satu sifat yang hina. Takabbur yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat yang sempurna. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala layak, dan Allah Subhanahu Wa Taala, takabbur itu hanya milik Allah, layak untuk Allah. Orang yang ada nama, orang yang layak, memakai gelaran yang tinggi, tak ada masalah. Saya panggil Prof Syahno sekarang. Saya panggil, dulu saya dah biasa panggil Prof. Sampai sekarang pun walaupun dapat Datuk, jarang keluar kat Datuk panggil. Kita dah biasa, dah kenal lama. Profesor Datuk Dr. Syahno. Boleh, sebab memang dapat anugerah, memang dapat gelaran. Tapi kalau saya nak gelar diri saya sebagai Profesor Datuk Doktor, makin mulia ke makin hina? Hina.
Sebab saya tidak memiliki sifat tersebut. Bila kita klaim memiliki satu perkara atau kita tak layak, kita menganggap diri kita layak, itu satu kehinaan. Dan itulah berlaku pada manusia. Sifat takabur sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat yang sama kalau ada pada makhluk melakukan sifat dengannya adalah sifat hina. Sifat hina. Okey. Jadi bila Allah ulang Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, menunjukkan bahawa tiap-tiap nama ini mengandungi sifat yang tersendiri, walaupun hakikatnya zat itu kembali kepada yang satu. Contoh, hakikatnya ini sama dengan yang dikatakan bila kita katakan bahawa Nabi SAW sebagai Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad lah. Mana zatnya, individu yang kita bincangkan adalah Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah. Pada tempat lain kita panggil Muhammad Khatamun Nabiyyin. Muhammad adalah Khatamun Nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan pada ayat yang lain kita bercakap, kita kata Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyid. Nabi adalah Rasulullah, Nabi adalah Khatamun Nabiyyin, Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tiga nama ini merujuk kepada individu yang sama, iaitu Rasulullah SAW. Nabi memiliki ketiga-tiga nama ini memperkenalkan kita tentang sifat Rasulullah SAW. Sebab tu kita bila mengisbatkan banyak sifat, tidak bererti kita menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbilang-bilang. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala memiliki banyak nama, tidak bererti Allah itu berbilang-bilang. Allah tetap Maha Esa. Logik ini tidak difahami oleh golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mereka tidak mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka kalau isbatkan dua sifat Allah atau sebab apabila isbatkan mana-mana sifat Allah, ia telah menambahkan zat yang baru atau menambahkan kewujudan yang baru bagi Tuhan, seolah-olah Allah itu bukan esa sahaja. Jadi mereka kata Allah wujud dengan nama-namanya. Ini Mu'tazilah. Sebab tu ditegaskan di sini. Kat mana dia jadi isunya? Jadi isu nanti ketika nak menterjemahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bila menterjemahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian akan melibatkan isu-isu tauhid selepasnya. Adakah akan ada perbincangan nanti, adakah ayat Quran itu ada ayat yang tidak mengandungi makna, atau ayat yang ayat Quran ada makna tapi kita boleh tak beriman dengannya. Contohnya contoh golongan Mu'tazilah dijumpa ayat Ar-Rahman ada sifat rahmah sebagainya. Adakah kalau atau Allah kata nama Allah Subhanahu Wa Taala bernama seperti sifat Al-Mutakabbir, boleh tak kita kata Allah bersifat takabur? Mu'tazilah kata tak boleh. Mu'tazilah kata boleh, Allah yang beritahu. Dia kata tak boleh. Jadi kalau boleh tak boleh jadi apa? Terjadi selepasnya pihak yang mengatakan ia boleh mereka isbatkan, pihak yang kata tak boleh mereka kafirkan, kata sifat Allah sifat tak layak, logik kami tak terima, itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan isu-isu begini wujud dibincangkan dalam ilmu akidah. Okey, jika direnung dengan cermat, apakah rahsia di sebalik ketiga-tiga sifat Allah itu disebut pada surah pertama dan pada surah terakhir dalam Al-Quranul Karim, wallahu a'lam, maka seolah-olah ia memberi isyarat seperti berikut. Bila sebut wallahu a'lam, artinya ini bukan nas, tapi seolah-olah memberi isyarat. Artinya ini satu tafsiran dan cara penulis untuk memberikan pandangan. Dan ini cara yang paling beradab. Iaitu ketika kita memberikan pandangan, kita kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Walaupun kita yakin dalam pemikiran kita betul, tapi kita sebut wallahu a'lam. Inilah dia kalam Allah. Dia berbeza dengan apa? Bila nas, Allah yang kata sadaqallah. Tapi bila kita yang kata, kita kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Okey, Rabbin Nas. Apa arti Rabbin Nas? Tuhan yang mencipta manusia. Mencipta hanya salah satu daripada sifat Rabb. Namun kalau nak terjemahkan ke bahasa Melayu, tidak ada bahasa yang boleh gantikan Rabb. Jadi dalam penterjemahan Al-Quranul Karim sendiri, saya pernah terlibat dengan penterjemahan Al-Quranul Karim, kita bila nampak sangat banyak makna,
kita hanya mengambil salah satu daripada makna tersebut. Kalau jumpa perkataan yang menggantikan lafaz tersebut, kita gantikan. Yang mengandungi makna yang sama atau mempunyai boleh letak ganti. Sekarang daripada lafaz bahasa Arab, kita tak jumpa kata ganti. Sebab bahasa Arab pada sebab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala letakkan sifat Rabb dengan sifat khalaq. Maka sifat mencipta ini diletakkan sebagai sifat utama bagi sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi kandungannya sifat rububiyah adalah segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebesaran dan segala perbuatan Allah, apa yang Allah, segala perbuatan kesempurnaan yang ada pada Allah dan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebesarannya melalui penciptaan makhluk ini. Ini semua rububiyah. Walaupun kita meyakini Rabbin Nas maknanya apa? Tuhan yang mencipta manusia. Rabbin Nas itu Tuhan yang mencipta manusia. Walaupun kita meyakini bahawa Allah yang mencipta segala-galanya termasuk manusia, namun kita mesti juga yakin bahawa suatu penciptaan belum lagi sempurna jika tidak diikuti oleh sifat pemilikan. Okey, sekarang tahu sifat cipta. Tapi dari segi makna, orang yang mencipta, tak semua orang yang cipta mampu kawal ciptaannya. Tak semua orang yang cipta kapal terbang, dia mampu kontrol kapal terbangnya. Tak semua pomen yang cipta dan ataupun engineer yang buat kereta yang mampu kontrol keretanya. Ada setengah-setengah hilang kawalan. Walaupun dia yang mula, dia yang start enjin, dia yang bawa kereta, dia yang ni, tapi ada masa hilang kawalan. Hilang kawalan artinya hilangnya kekuasaan dan pemilikan. Maka untuk elakkan daripada orang salah tafsir begini, Allah letakkan kalimah seterusnya Malikin Nas. Manusia Allah cipta. Lepas Allah cipta, Allah tak biarkan. Seperti kata-kata golongan agnostik. Mereka kata Allah tinggalkan. Allah lepas dah cipta, agnostik dia kata tinggalkanlah begitu. Tapi bagi pecahan-pecahan daripada golongan etis, sebahagian mereka bila kita bincang dengan mereka tentang wujudnya Allah, sebahagian mereka terpaksa akur. Mereka tak ada hujah kata tu alam dia boleh wujud sendiri. Namun mereka kata lepas Allah cipta, Allah biarkan. Allah kata Allah tak biarkan. Manusia Allah cipta dan Allah SWT masih berkuasa mengawal dan juga mengatur alam ini dengan kekuasaannya. Ini nama Malikin Nas. Makna kat sini bila Rabb, sifat Rabb dan sifat Malik dipisahkan, Rabb bererti mencipta dan memberi. Mencipta, memberi sebagainya. Malik ialah sifat Allah kontrol. Allah jaga. Tapi kalau sifat Rabb disebutkan dengan tersendiri tanpa diletakkan Malik di sebelahnya, segala kesempurnaan Allah dinamakan sebagai sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang balik. Kalimah Rabb dan kalimah Malik. Kalimah Rabb dan Malik mengandungi dua sifat. Sifat rububiyah dan sifat al-Malik. Raja ataupun yang memiliki. Malik ataupun Malik. Rabb bila digabungkan dengan Malik, Rabb bererti sifat Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang membesarkan, yang menjadikan seorang itu hebat, alim sebagainya. Malik ialah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap menguasai hamba-Nya. Tetap Allah Subhanahu wa taala tetap mampu tarik balik sesuatu yang ada pada hamba-Nya. Orang yang ada jawatan, Allah bagi jawatan dengan rububiyahnya. Allah boleh tarik balik jawapan dengan sifat dia sebagai seorang raja dan malik. Dia ada kuasa yang mutlak. Allah boleh bagi nyawa pada seorang dan Allah boleh tarik balik dengan sifat maliknya. Al-Malik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
apa sahaja yang Allah beri, apa sahaja kurniaan Allah dan kekuasaan Allah, itu berkaitan dan kesempurnaan Allah zatnya, ini berkaitan dengan rububiyah, dan kuasa Allah terhadap makhluk yang telah diciptakan itu bersifat dengan sifat Al-Malik. Namanya Al-Malik. Sifat Al-Milkiyah, milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memiliki manusia. Walaupun kita meyakini bahawa Allah memiliki segala-galanya, termasuk dialah memiliki diri kita. Namun sesuatu pemilikan juga belum sempurna jika tidak diikuti oleh sifat ketundukan dan kepatuhan. Ini saya akan syarahkan sebentar lagi. Ke dalam konteks surah An-Nas, Allah cipta syaitan. Syaitan, jin dan makhluk-makhluk Allah semuanya Allah cipta. Walaupun syaitan Allah cipta, kemudian iblis berubah jadi jahat. Bila jadi jahat, tidak bererti kejahatannya tak boleh dikawal. Dia masih berada dalam kekuasaan Allah. Syaitan jahat, duduk dalam hati kita. Kita tak nampak dia. Tidak bererti kita tak boleh lawan dengan dia, kerana Allah itu adalah Malik. Allah yang cipta dan Allah masih berkuasa ketika setelah Allah SWT menciptakan. Maka bagaimana cara kita nak dapat perlindungan Allah? Allah yang cipta kita dan segala makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang kekal berkuasa dan boleh tarik balik atau boleh jaga siapa sahaja dengan kehendaknya. Caranya tidak lain tidak bukan untuk tunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala apabila seluruh makhluk tunduk dan memohon dan meminta kepadanya. Maka Allah kata ilahin nas, Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Ini nama uluhiyah. Ya Rabbin nas, Malikin nas berkaitan dengan pemberian Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah dan pemilikannya. Ilahin nas berkaitan dengan hak Allah, iaitu manusia wajib menyembah Allah kerana Allah itu adalah ilah, iaitu Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Walaupun manusia meyakini dirinya dicipta dan dimiliki oleh Allah, itu Rabbin nas, Malikin nas, namun keyakinan tersebut belum lagi sempurna jika tidak diikuti dengan sifat dan sikap tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesempurnaan tauhid seseorang itu tidak akan berlaku kecuali dengan berlakunya ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah cerita tentang apa? Allah yang berkuasa. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi tauhid uluhiyah kata tak boleh berdoa kecuali pada Allah, kerana Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nak umur panjang bukan pergi minta dengan malaikat maut, bukan pergi memuja mana-mana malaikat, tapi mintalah dengan Allah. Allah yang memberi rezeki. Ini sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang ada pada kita bergantung pada kehendak Allah. Allah boleh tarik bila-bila, Allah boleh kekalkan, boleh bertambahkan keberkatan dengan sifat al-maliknya. Dengan sifat al-maliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah ciptakan kita, sifat Rabbnya. Allah pelihara kita dengan sifat Maliknya, dan apa yang bagi kita tetap berada di kuasa Allah. Sesuatu perkara ini tidak akan sempurna kecuali kita hanya meminta rezeki kepadanya. Allah bagi rezeki kepada kita, Allah yang kontrol rezeki kita dengan sifat Maliknya, dan kesempurnaan tadi hanya tahu bahawa bila Allah turunkan rezeki melalui perantaraan hujan dan malaikat Mikail yang menurunkan hujan, kita tidak pergi kepada Mikail. Kita tak berdoa kepada Mikail, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah malaikat-malaikat yang terlibat secara langsung turunkan rezeki, terlibat secara langsung cabut nyawa manusia, terlibat secara langsung turunkan Al-Quran, Al-Karim seperti Jibril, terlibat secara langsung dalam mengazab manusia di kubur, kita tak minta lepas azab kubur dengan malaikat. Sebab Allah segala-galanya berada
berada di Allah. Doa kita hanya kita tujukan pada Allah. Walaupun Mikail turunkan hujan, kita tak minta istisqa dengan Mikail. Kita minta dengan Allah SWT. Ini namanya tauhid, ilahin nas. Lepas Allah, kita kenal sifat Allah, Allah yang mencipta dan Allah yang jaga segala makhluknya, kita patut hanya meminta kepada Allah. Makhluk yang lain, yang ada ke tengah-tengah ni, malaikat yang turunkan hujan, mereka semua hamba Allah. Mereka hanya laksanakan perintah Allah. Mereka tak dengar permintaan kita. Mereka, walaupun mereka dengar, bukan mereka yang buat keputusan. Mereka tidak ada hak untuk melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan perintah Allah. Jadi doa kita ilahin nas, maksudnya kita perlu hanya fokus kepada doa kita kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ini malaikat yang memang terlibat. Saya ulang balik benda yang sama, ada isu yang berlaku. Ada beberapa guru-guru zaman sekarang mengajarkan bila ada masalah minta dengan orang-orang tertentu, minta dengan Bulia bin Milkan contoh, kata Nabi Khidir. Minta. Diajarkan manusia minta kepada Khidir. Khidir wujud tak wujud zaman sekarang, wujud zaman dulu jelaslah pada zaman Musa. Khidir masih hidup tak hidup masalah yang besar. Rajihnya tidak hidup. Yang kedua, adakah Khidir menguasai alam? Satu masalah yang kedua. Memang jelas yang tidak mengikut pada nak. Dah ada masalah kat situ dah. Yang ketiga, kalaulah betul pun Khidir masih hidup, walaupun kita tak percaya. Kaul ni kaul yang sangat lemah. Kisah Ma'ul Hayah yang pada zaman ini antara semuanya antara tesis saya tulis ketika diploma tinggi dulu. Saya buat tentang kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain itu sudah masuk Khidir sebagainya. Riwayat yang sangat lemah. Yang tak boleh kita pandang langsung. Itu semua adalah Israeliat. Kata Khidir minum Ma'ul Hayah, air ni bila dah minum siapa dapat minum takkan mati lagi. Zulkarnain tak jumpa, menteri dia jumpa. Khidir yang jumpa tapi Zulkarnain tak jumpa. Akhirnya Zulkarnain mati, tinggal menterinya palsu 100% sebab wujud dalam kitab-kitab dulu. Kita ada riwayat yang sangat lemah. Dia hidup, Nabi Khidir hidup, masih hidup pun ada masalah. Apatah lagi kata Khidir kuasai dan kontrol alam, jaga alam. Lebih tidak bertentangan dengan akidah. Ditambah pula bab rububiyah dan bab mengenali meletakkan sifat Allah pada makhluk dah bermasalah, bab rububiyah. Ditambah pula diajar manusia bab uluhiyah, bab minta pada Khidir. Di mana tinggal tauhid kita? Meletakkan sifat Allah kepada sebagian makhluk Allah dan mengambil sifat uluhiyah, minta manusia meminta dan memohon, menyeru, beristighatsah ni doa yang paling tinggi. Waktu kita tengah takut, tengah ada masalah, menyeru, panggil nama Bulia bin Milkan ataupun Khidir. Tidak ada suatu kesesatan yang lebih besar daripada ini. Saya lebih masalah tauhid, masalah yang perlu kita tegas dan ulang balik saya sebut. Kerana audiens kita mungkin berbeza daripada waktu-waktu yang lain. Ulang-ulang balik saya sebut, masalah ini masalah yang sangat besar, bukan masalah yang kecil. Mengajak dan mengajarkan manusia menyeru dan mohon kepada selain Allah. Okey. Sekarang kita jumpa 3 sifat. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi 3 sifat ini disebut. Kenapa? Sebab tadi ini yang dikemukakan oleh penulis. Jika hikmah urutan tertib sifat-sifat Allah di atas dapat disedari oleh manusia, iaitu yang mencipta, iaitu Rabbin nas, yang memiliki manusia, Malikin nas, yang wajib disembah oleh manusia, Ilahin nas, maka tidak mustahil manusia tersebut akan menjadi muslim dan muslimat yang baik dan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hakikat di atas menegaskan betapa keliru sikap kebanyakan manusia yang meyakini bahawa Allah sebagai penciptanya dan pemiliknya, tetapi mereka enggan mengesakan Allah di dalam penyembahan atau ibadat. Ramai kita jumpa zaman sekarang. Dia pergi minta kepada kuburan. Ditegur. Kenapa pergi minta kat kubur? Dia kata, kami yakin Allah yang memberi, tapi kami minta kat kubur. Di sini kesilapannya. Kalau yakin Allah yang beri, Allah yang memakbulkan, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, kenapa pergi kat kubur?
Kenapa minta dengan orang kubur? Betulkan perbuatan anda sebagaimana akidah yang anda miliki. Inilah dikatakan bahawa Rabbin Nas, Ilahin Nas. Kalau Allah tu Rabb, maka Allah itulah ilah. Allah tu yang memberi dan mengatur. Allah lah tempat kita sembah dan kita meminta. Perlu digabungkan. Sebab tu inilah dia makna tauhid. 3. Rabbin Nas dan uluhiyah. Tauhid rububiyah cerita tentang kuasa Allah. Tauhid asma sifat cerita tentang cara-cara kenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, juga berkaitan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah ialah berkaitan dengan kewajipan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifatnya. Okey, kita baca ayat balik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Belum lagi terjawab isu asal, kenapa kita berlindung? Aku berlindung dengan Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa? Ada jawapannya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Daripada syar. Dari syarri kejahatan al-waswas al-khannas. Al-waswas nama syaitan, al-khannas pun nama syaitan. Dua nama ini merujuk kepada satu makhluk, iaitu syaitan al-khannas. Syaitan al-waswas adalah syaitan al-khannas. Kenapa kita kata makhluk yang sama? Kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan alif lam pada al-waswas dan al-khannas. Artinya individu yang sama. Jenis syaitan yang sama. Syaitan al-waswas al-khannas. Syaitan ini dinamakan sebagai syaitan al-waswas kerana tugas dan kemampuan syaitan tadi menimbulkan al-waswas. Syaitan yang sentiasa sampaikan waswas dan bisikan pada manusia ini juga dinamakan sebagai al-khannas. Sebab walaupun dia sentiasa bagi bisikan, tapi dia akan lari bila seorang itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kekal kat kita. Bila kita lupa Allah, dia datang. Tapi dia sentiasa bertugas untuk ganggu manusia. Dari segi apa? Dari segi waswas. Dari segi menimbulkan atau melemparkan idea-idea buruk dan jahat kepada manusia, iaitu membisikkan perkara buruk. Dan syaitan al-khannas, al-waswas al-khannas, dia bukan syaitan yang ganggu orang. Bukan syaitan yang keluar bentuk muka jadi hantu maklimah ke. Dia tak ada. Syaitan ni kerja dia, syaitan al-waswas al-khannas, dia tidak akan jadi hantu maklimah, tak akan jadi kewujudan dia tak disedari. Dan dia pun tak ada kemampuan untuk berupa jadi syaitan ganggu manusia. Ini bukan syaitannya. Sebab ada orang bila cerita bab syaitan al-khannas, kita pergi mana-mana pun, bacalah macam sekalipun, syaitan ada kat diri kita. Dah sebagai makcik-makcik takut pula pergi mana-mana. Duduk seorang-seorang tak berani sebab takut syaitan terkeluar. Pergi tu satu tempat, baca a'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Selesai. Habis perjalanan dengan syaitan khannas. Syaitan khannas kerjanya dia ada dengan kita kalau kita niat jahat. Kalau kita zikrullah, dia lari. Kalau dia ada sekalipun, dia takkan jadi hantu maklimah. Dia takkan jadi syaitan yang mengganggu kita. Syaitan yang ganggu ialah syaitan yang lain. Syaitan-syaitan dan ini perbincangan bab syaitan. Kita pun tak tahulah syaitan macam mana. Tapi inilah yang disebutkan dalam nas. Jadi al-waswas al-khannas, kenapa syaitan yang ini dinamakan sebagai al-waswas al-khannas? Kerana ini adalah kerja dan sifatnya. Kerja syaitan yang satu jenis ni namanya al-waswas al-khannas atau al-qarin. Artinya dia ada dengan manusia sejak daripada manusia itu lahir. Sejak daripada seseorang itu lahir. Bila lahir seorang manusia, ada qarinnya bersama. Okey, kita tengok apa yang disebutkan oleh Fadil Doktor. Yang dimaksudkan dengan al-waswas di sini, syaitan yang sentiasa mendampingi manusia, iaitu qarin. Kerana tidak ada seorang manusia pun kecuali bersamanya ada syaitan pengiring, itu qarin. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad
wukila bihi qarinuhu minal jin. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalangan kalian illa kecuali waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Telah diciptakan seorang yang menemaninya dari kalangan jin. Kenapa begitu? Sebab manusia Allah cipta kat dunia ini untuk Allah uji. Kita berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, kenapa kena ada qarin, Ustaz? Ramai orang percaya. Sebab memang kita dihantar ke dunia untuk diuji. Hati kita ni, sebab tu kita sentiasa ingat pada Allah. Hati kita pun diuji. Pemikiran kita pun Allah uji. Kita bukan sentiasa, tidak bermakna seorang yang alim, dia tak pernah fikir buat jahat. Tak, ada qarinnya. Orang yang tahu, sebab tu kita tak ada percaya dengan seorang pun. Serban tinggi macam mana sekalipun, jangan berdua-duaan dengan dia. Syaitan, qarin tu datang. Dia akan memperelokkan benda yang jahat. Benda jahat jadi baik. Atau benda yang masalah dosa besar jadi kecil. Atau dosa yang perlu dielak segera dia jadi apa? Dia boleh tangguh-tangguhkan. Syaitan akan datang pelbagai idea. Idea jahat yang dalam ada pada yang difikirkan oleh manusia, yang terfikir, lontarannya pada syaitan. Cuma tinggal adakah manusia menerima nasihat syaitan atau dia kekal di atas panduan wahyu. Kalau manusia mengambil keputusan terima nasihat syaitan dan dia bertindak dan mengambil keputusan dengan apa yang syaitan lemparkan, maka dia seorang yang tercundang. Kenapa? Allah SWT ciptakan qarin pada manusia sebab memang kita dicipta ke dunia ini untuk diuji. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah cipta kita, Allah cipta hidup, mati dan hidup untuk uji kalian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalangan kalian yang paling berkualiti dan beramal? Jadi pertama sekali masalah kita nak beramal pun susah sebab syaitan. Syaitan bukan kat mana? Datang kat mana? Syaitan ada dalam hati kita. Dia bukan hati, ada di dada kita yang sentiasa bisikkan supaya kita tak buat benda baik. Dan bisikkan kita supaya kita buat benda yang jahat. Kerja siapa? Al-waswas al-khannas. Min syarril waswas al-khannas. Okay, Nabi kata tidak ada seorang pun dari kalangan kita kecuali telah diwakilkan seorang jin untuk ganggu. Inilah dia. Masa zaman awal Nabi Adam dan Hawa turun, bapa dan ibu kita turun ke dunia sekalipun, ditemani turun sekali, iblis pun turun sekali. Dan mereka, iblis dan manusia ini bermusuh sejarahnya sejak daripada awal kejadian mereka. Sebab mereka turun ke bumi sekalipun kerana permusuhan, kerana mereka turun sebagai musuh sejak daripada awal. Sebab tu sampai bila-bila siapa kawan dengan syaitan, dia ni jahat. Sebab dia berkawan dengan musuh. Tak ada siapa pun boleh berkawan dengan syaitan. Sama ada syaitan yang masukkan itu adalah syaitan, syaitan iblis yang betul-betul iblis, ataupun syaitan yang mengaku dirinya sebagai wali. Ada syaitan datang tak mengaku iblis. Syaitan yang bomoh-bomoh yang bagi iblis, disuruh pijak Quran dan sebagainya. Yang syaitan yang jelas dirinya syaitan. Sampai ke tahap dia dah berani zahirkan kehendak dia. Dan syaitan datang pada awalnya dalam peringkat dalam keadaan mengajar manusia buat kebaikan. Ini selalu syaitan yang datang dalam mimpi-mimpi manusia. Dia bermula dengan kebaikan. Sehingga manusia ketika beramal bukan lagi kerana Al-Quran, bukan lagi kerana sunnah Rasulullah, bukan lagi kerana ingat Allah, tapi bukan lagi kerana ilmu yang dipelajari daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi SAW, namun dia beramal kerana mimpi dan gurunya tadi yang tak dikenali tadi. Ketika itu barulah syaitan, ketika syaitan datang kepada keadaan dia, barulah dia memberikan mesej-mesej yang dikehendaki. Ma minkum min ahadin illa waqad qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Mereka bertanya wa iyyaka ya Rasulullah, adakah kamu juga ya Rasulullah? Qala wa iyaya. Nabi kata walaupun aku ada qarin, illa kecuali annallaha aanani alaih fa aslam.
kecuali Allah Subhanahu wa taala membantu aku. Allah Subhanahu wa taala menolong aku. Fa'anani alaih, sehingga aku dapat mengalahkannya. Fa'aslam, maka dia pun menyerah. Maksud aslam sini boleh dua makna. Fa'aslama, sebab tu ini antara yang perkara yang saya akan ingatkan kepada Fadil penulis, kerana beliau meletakkan baris tu aslama. Ya, dan betul sebenarnya. Namun minta maaf, kat belakang beliau dah terangkan. Cuma lebih baik kalau diterjemahkan ke aslama, dia menyerah. Kerana ustaz mentarjihkan di belakang bahawa makna aslama itu adalah menyerah. Okey, kita tengok dulu. Aslama dan aslama boleh dibariskan. Zaman dulu, zaman Nabi, tulisan tak ada baris. Baris ni baru zaman selepas zaman Sayyidina Ali, zaman Abu As'ad Ali. Jadi bila setengah pada hadis diriwayatkan dengan tulisan, maka boleh dibaca dengan fa'aslama atau fa'aslamu. Kalau kata fa'aslama artinya, kalau kata fa'aslamu artinya illa anna Allah anani alai fa'aslamu. Aku pun ada qarin, tapi Allah Subhanahu wa taala bantu aku untuk kalahkan dia, fa'aslamu, maka aku terselamat daripada kejahatannya. Itu fa'aslamu. Dan inilah dia cara baca yang terbaik. Kalau kita baca dengan fa'aslama, illa anna Allah anani alai fa'aslama, aku pun ada qarin, kecuali Allah, cuma Allah Subhanahu wa taala bantu aku untuk mengalahkannya, fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Ini salah satu dari pandangan ulama, dan ini adalah kaul yang lemah dalam bab ini. Maknanya walaupun lemah artinya bukan dibuang, tak. Dari segi hujahnya lemah berbanding dengan pandangan yang lain. Kata jin masuk Islam, kata pada Nabi. Dan makna kedua, kalau kita letakkan aslama, maknanya aku juga ada qarin, kecuali Allah Subhanahu wa taala bantu aku sehingga dia menyerah. Aslama atau istaslama. Inilah dia yang banyak disebutkan oleh ulama hadis. Kebanyakan mereka berpandangan bahawa makna kat sini aslama sini bererti istaslama wangqada, iaitu dia terpaksa akur dengan Nabi SAW. Dia jahat lagi, tapi dia tak mampu untuk lawan, dia akur. Allah menangkan Nabi SAW sebab tempat dia dan hati Nabi SAW daripada suntikan syaitan. Syaitan terpaksa akur dengan bantuan Allah kepada Nabi SAW. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka dia tak ada lagi, dia tak perintahkan aku kecuali pada benda-benda yang baik. Sebab syaitan dia perintah buat baik dan perintah buat jahat. Yang buat baik bila jadi wasilah kepada kejahatan. Jadi syaitan, kemampuan yang ada dua, kemampuan untuk pada Nabi, kemampuan untuk suruh benda buruk dah tak ada dah. Dia tak mampu, dia pasti menyerah. Yang tinggal hanya kemampuan untuk suruh buat benda perkara yang baik. Di sini menunjukkan bahawa syaitan itu boleh dikontrol. Kontrol dengan apa? Bukan tangkap masuk botol, tapi kontrol dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita tak ada siapa yang kontrol syaitan dengan tangkap masuk botol atau tangkap tahu kat badan orang ada berapa ekor. Itu bukan cara manusia rasa dirinya hebat dan dapat kontrol syaitan. Cara yang betul adalah mentauhidkan Allah. Syaitan akan lari. Umar Al-Khattab tauhidkan Allah, bukan sekadar Umar syaitan datang dekat Umar. Jalan yang dilalui Umar sekalipun tidak akan dilalui oleh syaitan. Syaitan takut lalu di bekas-bekas tempat yang pernah dilalui oleh Umar Al-Khattab. Ini kesan tauhid, kesan akidah. Bila orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kenal Allah dengan sebenar-benarnya dan tahu bahawa syaitan ini makhluk yang sangat lemah. Okey. Muka surat 502, itu yang saya terjemahkan tadi. 1, 2, nombor 1, 2. Mana dia boleh dibaca dengan fa'aslamu dengan fa'aslama. Okey, kita tengok Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'ul Fawaid berkata, Al-Khannas ialah sesuatu yang
biasanya akan mundur atau pergi jika mereka ingat kepada Tuhannya. Kerana ia syaitan tidak dapat menggoda manusia kecuali ketika manusia sedang lalai atau lengah. Ini insyaAllah kita akan sambung tentang gangguan syaitan ni. Gangguan syaitan, bentuk-bentuk gangguan syaitan. Ini akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan boleh sediakan soalan-soalan berkaitan dengan gangguan syaitan dan sebagainya. InsyaAllah untuk kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Penting untuk kita faham. Kadang-kadang kita ni jadi terlalu kita tersilap dalam memahami kerja syaitan tu kat mana. Kat mana kekuatan dia, kat mana kelemahan dia. Kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita nampak bomoh-bomoh yang tangkap syaitan masuk botol tu hebat. Hakikatnya tak, tu lakonan syaitan berlakon, syaitan ni saja. Hakikatnya syaitan ni tak boleh kita kuasai dia kecuali dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Kalau ada orang kontrol, kuasai syaitan, tangkap syaitan ni apa tu? Mentai busi tu. betul, dia tak akan mampu kecuali dia beribadah kepada iblis dan sebagainya. Ini tidak, hanya dia lebih hina. Kalau betul sekali, kalau masuk betul, walaupun kita ini perkara yang ghaib dan perkara dakwaan, kalau betul sekalipun, ianya hanya berlaku apabila dia beribadah kepada jin dan syaitan ataupun iblis yang lebih berkuasa dengan jin syaitan yang bawah. Hakikatnya semua hinakan diri, dan orang yang buat itu adalah orang yang telah tertipu dengan was-was yang disampaikan oleh syaitan. Saya tengok apa ada soalan tuan-tuan. Kita buka sambil saya baca soalan yang sedia ada. Prof Anwar tanya, jin ke malaikat? Kat mana tu Prof? Tentang jin malaikat tu soalan tentang apa Prof? Pasal apa nama dia, kan yang mengajar sihir tu malaikat. Dia mengajar sihir. Tak. Okey. InsyaAllah. Okey. Jadi soalan samalah Al-Baqarah ayat yang mengajar Ya, sambungan dia. Okey. Sambungan. Okey, terima kasih Prof. Saya faham soalan. Okey, ayat berkaitan dengan surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tadlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan yang ajar manusia as-sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, siapa? Syaitan. Kenapa Allah ceritakan Sulaiman alaihissalam terkenal dalam manusia dan alam jin. Segala syaitan-syaitan tunduk di bawah kuasa Sulaiman. Ini merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Sulaiman. Selepas Sulaiman meninggal, kisah Sulaiman ini masyhur dari kalangan jin dan manusia. Semua orang kenal Sulaiman dan kekuasaan dan kehebatannya. Cuma ketika menafsirkan kuasa Sulaiman, syaitan dia bisikkan pada manusia, kita pasal Sulaiman bukan cerita lagi tentang tauhid, tentang mukjizat seorang rasul. Dia mengatakan bahawa Sulaiman kuasai dunia sebenarnya dengan ilmu sihir. Salman dia kata Nabi Sulaiman kuasai dunia ini bukan dengan mukjizat dan kekuasaan yang Allah berikan pada dia. Hakikatnya Sulaiman ada rahsia. Rahsia dia ada ilmu magic. Dia ada kuasa begini dan begitu, dan akhirnya magic itu diterjemahkan, diajarkan dengan disebutkan bahawa itu adalah sihir. Maka syaitan mula dia mengajarkan sihir. Ilmu sihir wujud sejak pada zaman sebelum Sulaiman. Namun ilmu cantikkan oleh syaitan pada zaman selepas Sulaiman, bahawa Sulaiman sebenarnya kuasai dunia dengan ilmu sihir. Sehingga manusia yang tengok sihir yang dilakukan oleh syaitan, yang syaitan ajarkan pada manusia dan juga orang-orang yang menjadi wali kepada syaitan, bila dia buat sihir, nampak beberapa perkara luar biasa yang mereka mampu lakukan. Ini banyak cerita, banyak kisah filem-filem orang putih yang membayangkan bahawa siapa yang saja ada magic, siapa saja kuasa sihir, dia menguasai alam. Ini yang dibisikkan oleh syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi yang mengajarkan syaitan mengajarkan sihir kepada manusia adalah syaitan, bukan malaikat. Cuma selepas manusia terkeliru, manusia tak tahu dah syaitan ke Nabi Sulaiman sekarang
kuasai dunia sebenarnya dengan ilmu sihir ataupun dengan wahyu ataupun dengan mukjizat, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 malaikat untuk bocorkan rahsia, mengajarkan kepada manusia taktik-taktik yang digunakan oleh trik yang digunakan oleh syaitan. Iaitu syaitan sebenarnya mengamalkan ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir bukan dan ilmu sihir yang dilakukan oleh golongan yang sesat yang ikut syaitan adalah ajaran syaitan, bukan ilmu Sulaiman. Sebab tu malaikat bila turun, bila kata yu'allimuna an-nas as-sihra, syaitan ajarkan manusia sihir, masa itulah Allah kata wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut. Inilah dia yang dua orang malaikat Harut dan Marut diturunkan. Malaikat Harut diturunkan apa? Untuk bocorkan rahsia. Ini cara sihir, dan yang ada pada Sulaiman bukan sihir, itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ini berada Sulaiman mentauhidkan Allah. Betul Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur. Ilmu sihir kufur. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil Harut wa Marut. Harut dan Marut adalah malaikat yang diturunkan, ditugaskan untuk menerangkan kepada manusia. Cara macam mana? Ujian Allah. Sekarang orang dah terpengaruh dengan syaitan. Dia kata Sulaiman kuasai dengan sihir. Jadi apa yang Sulaiman ada dengan apa yang syaitan ada miliki, orang dah keliru dah. Semuanya cerita tentang magic, cerita tentang boleh buat begini dan begitu. Maka tugas Harut Marut adalah mengajarkan kaedah sihir kepada manusia supaya manusia dapat bezakan antara mukjizat dan sihir. Yu'allimun kepada manusia melakukan sihir. Itu syaitan yang ajarkan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut. Dan apa kata malaikat? Bila mereka terpaksa ajarkan formula itu dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka, ajarkan formula syaitan untuk bocorkan rahsia syaitan, ada ujian. Orang yang terima tadi, dia boleh kenal, bezakan antara yang hak dan yang batil. Tahu Nabi Sulaiman ini seorang rasul, dan syaitan ini adalah syaitan, sihir adalah wali pada syaitan. Ini positifnya, mereka boleh tahu. Pada masa sama ada keburukannya, ada kesan buruk. Kalau orang itu tak nak terima kebaikan, dia tak nak terima kebaikan, dia ambil yang buruk. Maksudnya dia tahu dah macam mana cara buat sihir. Betul Allah kata, batu malaikat bila turun ajarkan, mereka kata wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini adalah mesej malaikat. Kami berdua ni adalah ujian terhadap kalian. Sebab apa? Kalian dah tahu cara buat sihir. Tahu. Kamu dapat bezakan sihir atau tidak. Tapi ini satu ujian. Fala takfur. Jangan kafir. Jangan buat sihir. Jangan amalkan. Sebab apa? Allah kata wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Kafir dirujuk, kufur di sini merujuk kepada ilmu sihir. Rujuk kepada ilmu sihir. Pada masa sama di bawah malaikat kata, Harut Marut kata fala takfur, jangan kalian melakukan kekufuran. Jangan kalian kufur. Fala takfur. Jadi kisah dia berkaitan fala takfur. Maka Allah kata fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka orang-orang pada zaman orang di Babylon masa tu, mereka belajar daripada dua malaikat tadi benda-benda yang memudaratkan. Mereka pun belajar ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan isteri dan kisah seterusnya. Tapi Allah beritahu wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya Allah beritahu, syaitan ni ada ilmu sihir macam mana sekalipun, sihir tadi takkan akan memudaratkan siapa sekalipun kecuali dengan izin Allah. Maka tetap kita perlu bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah ayat tauhid yang utama. Ayat berkaitan dengan hakikat sihir dan apakah tugas Harut dan Marut. Manakala cerita Harut Marut yang mengarut, banyak riwayat-riwayat Harut Marut berubah jadi manusia, malaikat Allah bagikan nafsu pada dia akhirnya jadi jahat
dan sebagainya, lebih jahat pada manusia. Ini semua cerita yang tak betul. Ini cerita yang tidak tepat, riwayat yang tak betul yang dimasukkan dalam sebahagian daripada buku-buku tafsir, daripada riwayat-riwayat yang sangat lemah sehingga menyebabkan orang salah faham banyak terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bayar. Okey, Prof Hana tanya jin ke malaikat, Al-Baqarah mengajarkan saya. Okey, selesai. Datuk Rashmi tanya, Assalamualaikum Ustaz dan semua pencipta ilmu, saya dalam perjalanan ke projek Bot Ehsan di Kuala Kerai. Soalan untuk Ustaz, apa pandangan Ustaz status iman hamba Allah yang masih percaya dan mengimani amalan bomoh, jampi, mentera hamba Allah ini juga beramal soleh? Apa tauhid imannya terbatal? Okey, masalah orang yang percaya kepada bomoh dan sebagainya, kita tengok untuk hukumkan seseorang kita kena jumpa, kena tengok betul-betul. Kalau dia betul-betul meyakini, dia yakin artinya dia bukan dia beramal dengan bomohan atau pergi pada bomoh. Dia yakin bahawa bomoh ni pun ada, bomoh ni pun pergi kat bomoh pun boleh sembuh, pergi kepada kita, dia melalui pengalaman dia. Kalau dia sakit, anak dia sakit ke siapa, dia bawa pergi pada ustaz, baca ruqyah, sembuh, kadang-kadang tak sembuh, pergi kat bomoh pula sembuh. Orang kata bomoh tak boleh tahu tentang rahsia orang, tak ada siapa tahu. Tiba-tiba bomoh pula boleh cerita tentang isi kandungan dalam rumah dia apa sebagainya. Jadi dia terpengaruh, dia telah tertipu dengan syaitan punya taktik. Syaitan sering mengatakan bahawa kebenaran itu halal dan haram, salah dan betul satu perbuatan bergantung pada terjadi atau tak. Jadi kalau orang cerita tentang orang tu kebal tak kebal, orang boleh tak amalkan ilmu kebal atau ilmu kebal. Orang kata tengok dia kebal betul. Dia tengok apa yang berlaku. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala cipta satu perkara, Allah cipta satu perkara dengan suatu asbab. Ada asbab yang Allah haramkan, ada asbab yang Allah halalkan. Allah ciptakan kekuasaan sihir sebagai contoh, memberi kesan, mengganggu kehidupan manusia. Memberi kesan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana ayat tadi. Tapi hukum pergi kepada tukang sihir hukumnya haram. Ada orang yang dia dalam kepala dia difikirkan, dia kata kalau itu manfaat kita boleh cara yang halal, ada cara yang haram. Hidup kita kalau berangkat sembuh kerana syaitan berpakat, itu cerita nombor 2. Tapi cerita kalau sembuh sekalipun, kita tak akan pergi ke sana sebab pergi kepada bomoh adalah satu perkara yang haram. Dia kedudukan tauhid dia, tengok pada keadaan dia. Kadang-kadang orang tadi dia salah faham dan dia percaya pada benda-benda ni tentang sebab perkara ni, tapi dia tak tahu tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan. Dan ini satu kelemahan dalam kaedah ilmu kalam ketika mengajarkan tauhid, tidak difokuskan kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhid hanya fokus kepada sifat 20, minta maaf saya sebut secara jelas, cerita secara umum, namun berkaitan dengan tangkal, azimat, berkaitan dengan ruqyah dibenarkan, berkaitan dengan perbomohan, apa yang dikatakan yang haram, yang halal, perdukunan dan sebagainya tak diajarkan secara detail, menyebabkan ramai masyarakat solat pada Allah pada masa sama masih lagi pakai tangkal. Ini satu kelemahan lah dalam kaedah pengajaran akidah yang hanya fokus kepada tauhid sifat 20. Kalau dikembangkan lagi, maksud belajar sifat Allah pada bab tertentu, kemudian dikembangkan ilmu tauhid dengan luas, dengan skopnya ilmu akidah yang begitu luas, insya-Allah ini sempurna. Ianya orang akan faham dengan sempurna insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah Prof nak kata okey jelas dulu. Dulu ingat insya-Allah Harut dan Marut yang mengajar sebagai ujian. Harut Marut mengajar artinya bukan memperkenalkan, tapi mengajarkan, membocorkan rahsia syaitan. Mudah itu insya-Allah. Okey, kita berhenti dulu. Lepas soalan sampai sini saja. Dan saya sebenarnya sekarang ni nak tunggu flight ni. Saya ada flight ke Sandakan sekarang ni insya-Allah. Insya-Allah. Nanti saya kena tutup, turun terus untuk ke airport insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Subhanallah. Terima kasih Prof insya-Allah. Okey, salam, jazakumullah khairan.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.